Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Yang saya kasihi Dr. Syahir, pengarah ISTEF, Dr. Azrin, timbalan pengarah, Dr. Zakaria, kawan rapat saya, dia adik abang. Dan kawan lama saya, Dr. Khairi. Alhamdulillah, dulu saya jumpa dia, saya masih muda. Sekarang jumpa dah tua ya, Dr. Khairi pun terkejut tengok saya dah berumur. So, Alhamdulillah saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ISTEF, anak-anak semua, para pensyarah. Saya gembirakan pada hari ini Allah izinkan saya berjumpa dengan bakal pendidik, guru-guru yang insya-Allah merupakan pilihan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guru ni memang mulia ya. Tak kira guru di peringkat mana, daripada primary school, secondary school sampai universiti, dan insya-Allah dia adalah mulia. Dan nanti bila dah jadi guru berapa tahun lagi nanti? Belajar 2 tahun lagi ke setahun lagi? 2 tahun lagi lah kamu nak jadi guru. Dan insyaAllah kemudian kena mengajar ke boleh sambung belajar terus? Kena mengajar dulu. Mengajar dulu baru boleh sambung ya. Mengajar dan insyaAllah nanti bila dah tua macam saya, pada guru-guru dan juga para pensyarah pun guru juga kan. Nanti daripada pengalaman saya, ada benda-benda yang agak indah, ya, yang akan membahagiakan kita ya. Nanti di mana-mana nanti bila kita pergi, ada orang datang. Assalamualaikum cikgu. Kita pun terkejut, ni siapa ni ya? Oh saya dulu, ini apa ni, anak murid cikgu dulu. Kita pun lupa. Setengahnya kita nampak perkembangan mereka dah jadi orang besar. Macam murid saya yang dah ada TYT pun dah ada. Jadi Governor Melaka ya. Yang Tun Ali Rostam itu dulu dia belajar di sini. Yang jadi menteri besar pun ada. Agak-agak siapa ya menteri besar yang agak kontroversial. Menteri besar Kedah. Dulu dia belajar di sini juga ya. Lagi yang jadi Naib Chancellor pun ada, jadi timbalan Naib Chancellor pun ada. Jadi pengarah pun ramai. Jadi orang besar-besar pun ramai. Yang ni yang kita observe bagaimana dia orang naik semua kan. Dan ada juga yang kita tak sedar, tiba-tiba berjumpa dengan kita, dia perkenalkan diri. So, itu adalah merupakan satu keindahan, satu kebahagiaan untuk para guru. Anggap itu sebagai hiburan yang Allah berikan kepada kita. Dan jadi, insya-Allah nanti pada satu ketika nanti, kita akan dirahmati oleh murid-murid kita nanti insya-Allah. Dan ada pasti sekali dalam ramai-ramai murid kita itu, ada murid-murid yang mendoakan kita insya-Allah. Ya, tambah lagi kalau saya dah tua macam saya ni kan, entah tak tahu dah berapa bilangan pelajar yang kita lahirkan. Maka saya rasa berjalan di Malaysia ni, saya selalu beritahu isteri saya, kata kita kena berakhlak. Sebab ada yang kita berjalan orang kenal kita, walaupun kita tak kenal mereka. Mereka itu adalah murid-murid kita sebenarnya kan. Dan kadang ada orang jumpa saya, ada satu ketika ni kita cerita-cerita sudahlah, jangan tension sangat ya. Jauh ni jalan daripada Johor, daripada hujung dunia sampai naik ke hujung dunia ni kan. So kita relax sudahlah ya. Saya pun dah satu ketika kita ada meeting di satu hotel. Masa nak naik lift tiba-tiba ada orang bagi salam. Saya tengok dia kata tak kenal saya ke? Saya kata tak kenal. Dia pun perkenalkan saya adalah student prof sekian. Kata, oh ya, buat apa? Dia kata saya datang meeting ke sini, syarikat saya. Syarikat apa? Saya buat baja, dia kata. Oh, buat baja? Macam mana cerita tu? Dia kata saya buat baja ni kerana menyahut challenge prof masa saya belajar dulu. Saya kata challenge apa? Saya pun lupa. Challenge apa? Prof challenge supaya mencipta suatu benda yang baru, dan saya berdasarkan kepada Al-Quran dan juga dengan bantuan beberapa orang ustaz, kita kaji Al-Quran dan mendapati dalam Al-Quran itu ada disebut tentang baja. Saya pun tak tahu kat mana tu tentang baja tu ya.
Dan baja itu, baja pokok, dia mesti dalam bentuk liquid, bukan dalam bentuk solid. So kami mencipta, alhamdulillah dengan izin Allah, kita dapat menghasilkan baja yang liquid yang sekarang ini telah diekspor ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya dah maju. So benda-benda yang macam tu yang kita nanti akan terima insya-Allah ya. Jadi itu pekerjaan yang mulia. Cuma ini saja. Jadi guru, jadi pensyarah mesti ada ilmu banyak. Mesti ada ilmu banyak kan. Dan kalau kita balik penghormatan, sekarang saya pun tak tahu kenapa orang panggil saya ayahanda. Saya duk fikir-fikir ni, saya ni bukan pekeda ni kan. Kalau pekeda kan ni panggil ayahanda kan. Tapi tak apalah, nasib baik dia tak panggil Datuk Nda kan. So jadi itu saya rasa merupakan satu penghormatan. Jadi sekarang ni kalau kita nak jadi guru, nak jadi pensyarah, kita kena ada ilmu yang banyak. Tak cukup ilmu yang sedikit. Saya dengar cerita cikgu-cikgu ya. Isteri saya pun cikgu, isteri Dr. Zakaria pun cikgu. Dia kadang-kadang student, tambah-tambah lagi di Penang ni. Kalau cikgu masuk mengajar, dengan gitu saja, pelajar-pelajar tak akan mau dengar kalau sekiranya knowledge itu ialah knowledge yang biasa. Sebab mereka ni dah baca internet, baca macam-macam sekarang ni chat GPT dan sebagainya. Ni ilmunya itu lebih advance berbanding dengan guru. Jadi kena belajar. Ya. Jadi kena belajar. Sebab itulah tadi Brother Sabu telah bercakap bahawa kita kena belajar. Maknanya kena menyambung pelajaran. Jadi sekarang ni kena ada azam. Habis 2 tahun lagi jadi guru, kemudian bercita-cita untuk menyambung pelajaran peringkat master dan juga insya-Allah di peringkat PhD. Dan kita di ISTEF alhamdulillah ramai juga kita telah melahirkan guru-guru. Ya, mereka guru mengajar di Pulau Pinang tetapi mereka ambil master part time di ISTEF. Master part time dan ramai dah berjaya dan ada sebagainya dah dapat PhD pun. Jadi mereka ni orang yang rajin lah, yang rajin. Dia habis saja mengajar, dia akan terus datang ke kampus ke sini untuk belajar ni, kemudian balik lagi dan begitulah hari-hari. Dan salah seorang daripada guru tu, saya ingat Cikgu Abdullah Maknur kan. Abdullah Maknur kan. Dr. Zaid ingat tak? Yang dia ni pelajar yang pertama menyiapkan disertasi dia. Walaupun dia guru mengajar, tapi dia banding dengan orang yang full time, dia lebih cepat kerana dia merasakan masa dia cukup singkat untuk ini. Jadi di sini ada guru-guru yang masih bekerja sebagai guru, buat master, buat PhD dan mereka telah berjaya. Jadi kesimpulannya ialah kena tambah ilmu. Tapi timbul persoalan, kalau nak sambung belajar ni, nak sambung belajar kat mana? Kan, universiti banyak, rata-rata ada universiti. Ya, di Johor pun ada, di seluruh negara ada. Dan kalau nak pertimbangkan, maka saya rasa kena ada 2 benda yang kena pertimbangkan. Yang pertama ialah sama ada bidang yang kita nak buat di universiti tersebut sesuai dengan bidang kita. Kalau bidang pendidikan, tamadun Islam, muamalat misalnya kan. Kalau sekiranya itu ada, okay, alhamdulillah. Dan yang kedua tentu sekali kita nak belajar ilmu yang luar biasa. Ilmu yang tak diajar oleh orang yang, ilmu yang biasa-biasa yang diajar oleh ramai universiti, oleh banyak universiti. Jadi ada 2 benda lah. Satu, kalau kita nak pilih universiti mana, kita nak pilih ada hubungan dengan bidang kita ataupun tidak. Yang kedua, kita nak kena tengok ada keunikan tak? Ada benda ilmu baru tak di tempat tersebut? Kalau kita pergi belajar benda yang sama saja, itu tak ada makna apa-apalah. Nanti nak berdepan dengan student kita nanti, itu akan jadi biasa saja. Jadi, kalau misalnya anak-anak semua ni, yang pertamanya, perkhususannya ialah pendidikan kan? Pendidikan. Yang kedua saya difahamkan ialah tamadun Islam tak? Dan yang ketiga khusus ini ialah muamalat kan? Muamalat. So ada 3 benda. Jadi kalau kita nak sahut cabaran recommendation Brother Sabu tadi, suruh belajar di ISTEF, saya pun rasa gerun juga ya, bila begitu rupa. Tapi itu rezeki masing-masing. Ada orang belajar kat ISTEF, dia rasa luar biasa.
Tapi ada orang belajar kat STF rasa tak ada apa pun, biasa saja kan. Jadi kita yakin bahawa itu rezeki masing-masing lah. Dan Alhamdulillah, Brother Sabu dan juga Pak Beta, dia telah mengalami benda yang Allah kurniakan kepada dia. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang tanya, dari segi apa ya, dari segi bidan tadi, di STF ni sesuai ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak? Okey, kita tengok dulu dari segi tamadun. Apa yang diajar di STF ni? Pengurusan pembangunan berteraskan Islam. Ada kena-mengena dengan tamadun ke tidak? Pasti sekali ada kan? Sebab tamadun itu adalah merupakan pembangunan. Dulu orang panggil tamadun, sekarang orang panggil pembangunan kan? Alright. So ada. Dari segi muamalat ada tak? Muamalat tentu ada. Sebab di sini ada beberapa kursus kan? Kursus yang paling penting sekali ialah pembangunan berteraskan Islam. Itu ada kena-mengena muamalat tu. Ada kursus pembangunan aset Islam, wakaf, zakat, ya. Pembangunan aset di Islam ni ada tiga bahagian. Yang pertama dipanggil celestial asset ataupun aset ilahiyah. Maknanya aset-aset yang ada yang disebut dalam Quran, dalam hadis. Zakat, wakaf, wasiat, faraid, infak dan sebagainya itu kan. Satu lagi ialah aset, kita panggil aset man-made asset, ya, man-made asset, aset yang dibuat oleh manusia. Misalnya banking, Islamic sukuk, Islamic capital market, itu semua yang man-made banking, man-made asset. Yang ketiga ialah social security asset. Social security asset ni apa dia? Macam koperasi, takaful dan sebagainya. So itu juga adalah muamalat kan. Yang ketiga ada institusi, pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam. Institusi. Jadi bagaimana menguruskan institusi Islam itu. So yang ketiga itu juga muamalat. Yang keempat ialah Islamic Service Management. Pengurusan perkhidmatan Islam. Menguruskan orang naik haji, hospitality, hotel, pelancongan dan sebagainya itu servis. Lagi yang kelima ialah ekonomi politik Islam. Itu juga muamalat, jelas muamalat sebab dia mengkaji berkaitan dengan hubungan antara politik dengan Islam dan Islam dengan ekonomi dan juga ekonomi dengan politik. Dan satu lagi untuk kaji kan semua itu, selain daripada itu apa lagi ada tu Seriza? Yang itu jadi semua sekali itu kita buat penyidikan berdasarkan kepada apa yang kita panggil sebagai kaedah penyidikan berteraskan Islam, bukan kaedah penyidikan biasa. Sebab kita rasa kaedah penyidikan biasa tak cukup alat analisis untuk memahami tentang Islam dan juga tentang orang-orang Islam. Ya. So kalau kita tengok itu muamalat, ada muamalat di sini. Satu lagi ialah pendidikan. Ada tak pendidikan di Islam ini? Jawapannya ada. Di mana ya? Di bawah pengurusan pembangunan Islam itu ada pembangunan insaniah yang diajar oleh Dr. Seriza. Pembangunan insaniah ni termasuk macam-macam lah kan. Yang ada kat situ. Pendidikan dan juga latihan dan sebagainya. Jadi dalam bab itu rupanya di STF ada muamalat, ada pendidikan, ada tamadun Islam. Tapi persoalannya lagi, kat lain pun mungkin ada. Kat lain pun mungkin ada kan. So kita nak cari yang keduanya ialah apa uniknya, apa bezanya apa yang diajar di STF ini dengan yang diajar di tempat lain. Kalau kita tengok katalah dari segi tamadun, apa beza tamadun Islam yang diajar di tempat lain dengan tamadun Islam yang diajar di STF? Ada beza. Sebab saya perhatikan di kebanyakan tempat pembelajaran tamadun Islam itu lebih memuja dan juga berbangga-bangga dengan tamadun yang silam. So, ceritalah tentang kehebatan ulama-ulama dulu tentang tamadun dulu dan sebagainya. Tapi tidak menghubungkan dengan masa sekarang. Masa sekarang. Jadi, kita hanya berbangga rasa seronok ya, dengan tamadun yang dulu, tapi tidak cuba untuk membina tamadun kita sendiri. Jadi di STF ni, kita bukan saja
berbangga dengan tamadun dulu, tetapi kita memikirkan bagaimana membangunkan tamadun dulu itu, kalau patut kita ulang-ulangkan, kalau kita patut kita modifikan sesuai dengan zaman, supaya dapat kita membangunkan tamadun, bukan hanya berbangga dengan tamadun yang lepas. Alright? Jadi itu bezanya. Kalau dari segi muamalat pula, apa dia bezanya? Muamalat pula kalau kita tengok, tempat lain pun ada. Tetapi ada kemungkinan tempat lain kebanyakannya dia pakai satu pendekatan yang dipanggil pendekatan accommodative modification. Apa maksud accommodative modification? Ini agak serius sikit, akademik sikit kan. Accommodative modification itu artinya dia ambil idea barat, dia accommodate idea barat, pemikiran luar, kemudian dia modify. Kat mana dia nak modify? Dia modify dengan ayat Quran, dengan hadis, dengan apa semua. So dia kata, inilah tamadun Islam. Ya, inilah muamalat Islam. Inilah muamalat Islam. Itu dipanggil accommodative. Kita di sini di Islam kita rasa tu tak betul kot. Macam mana kita boleh ambil katalah pemikiran barat? Pemikiran barat kata setiap orang kena kerja kuat, kena memaksimalkan productivity. Ya. So kita pun carilah hadis-hadis dan juga Quran yang suruh kita bekerja kuat, yang supaya kita mengeluarkan maksimal aktiviti. Jadi artinya kita menggunakan Quran dan hadis untuk memberi justifikasi tentang apa yang disuruh oleh orang barat. So, sebenarnya kita tidak menyumbang kepada pembangunan ataupun muamalah Islam. Kita hanya menyumbang kepada menguatkan kekuatan, menguatkan tamadun ataupun muamalat barat dengan menggunakan ayat Quran dan hadis. Jadi kita di sini tak lagu tu. Kita nak supaya tamadun kita, muamalat kita ni lahir daripada acuan kita sendiri, daripada tasawur kita sendiri, ya, daripada epistemologi kita sendiri, bukan daripada barat. Yang modification tadi, accommodative modification tadi, kerangka yang dia tak ubah, acuan yang dia tak ubah. Dia cuma masuk, kita panggil apa ya? Kita panggil a new wine in an old bottle kan. Tapi itu contoh wine tak bagus kan. Kalau orang putih dia cakap macam tu lah. Yang maknanya air baru tapi dalam botol yang sama, dalam gelas yang sama. Gelas tu pemikiran barat, tapi masukkan kononnya ya Islam lah, tapi dirangkumi, dikontrol oleh pemikiran barat. Ini masalah yang banyak yang berlaku di dunia sekarang ini menggunakan berita. Jadi itu berbeza oleh sikit. Dari segi pendidikan bagaimana ya? Pendidikan apa beza dengan Islam ni ya? Di pendidikan banyaklah kan. Sebab pendidikan kita di sini ialah pendidikan dari hati ke hati, bukan daripada akal ke akal. Kita perhatikan banyak di tempat lain mengajar tentang Islam, tapi menggunakan akal. Artinya menggunakan dalil akli, menggunakan rationality untuk memberi justifikasi bahawa Islam itu benar. Kita rasa itu tak bagus. Malah ada orang yang menulis, dia mengambil apa orang kafir, orang barat kata tentang kebaikan Islam, mereka menggunakan itu seolah-olah orang kafir itu memberi justifikasi akan baiknya Islam. Itu juga rasanya tak betul kan? Jadi kita di sini, kita rasa akal tidak cukup untuk mengajar, belajar dalam pendidikan, tapi yang satu lagi yang jarang-jarang orang guna ialah alat hati untuk mendidik. Jadi hati itu digunakan untuk mendidik. Jadi sebab itu kita di sini kita gunakan kaedah apa yang dipanggil sebagai kaedah pengajaran pembelajaran dari hati ke hati. Itu yang menyentuh hati Brother Sabu. Dia duduk, dia terasa sangat, ya, sebab para pensyarah di sini menggunakan kaedah tersebut, dan untuk menjadikan hati sebagai alat, maka hati itu kena bersih. Kalau hati tak bersih, dia tak boleh jadi alat, dia tak berfungsi. Nak bersihkan hati, kena jaga makanan, kena banyak Quran, ya, kena banyak buat sunnah, amalan sunnah, itu semua dilakukan di Islam. Nanti insyaAllah. Jadi di sini sama ada dari segi tamadun, dari segi pemikiran muamalat, dari segi kaedah pengajaran pembelajaran, dia agak berbeza sedikit daripada tempat lain.
daripada tempat lain. Jadi kalau begitu apa ni, saya tak tahulah sama ada ini boleh jadi tertarik ataupun tidak untuk anak-anak sekalian. Tapi saya rasa itu saya sebagai satu pendedahan, dan siapa yang menentukan siapa belajar di mana itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sentiasa berdoa macam Dr. Syahid sebut tadi, bahawa kita sentiasa berdoa untuk kirimkan pembantu-pembantu untuk memperkuatkan Islam. Jadi setiap orang yang datang ke sini, kita merasa itu adalah kiriman Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu perjuangan Islam, memperjuangkan Islam, insya-Allah. Jadi di sini bukan hanya mengaji, tapi nak perjuangkan Islam. Ya. So itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.